saya akan membentangkan mengenai sebuah tajuk kemerosotan mata wang di Malaysia. Kejatuhan ringgit dipengaruhi oleh kadar faedah negara yang terlalu rendah. Ringgit Malaysia mula diperkenalkan pada tahun 1967 oleh Bank Negara Malaysia. Sebelum diperkenalkan ringgit Malaysia ini, Straits Dollar atau mata wang selat digunakan pada tahun sekitar 1903 berdasarkan 2 shilling British Pound. Namun begitu, kadar ringgit Malaysia dipengaruhi juga dengan pasaran dunia luar. Kemerosotan mata wang boleh memberi kesan kepada ekonomi sesebuah negara dan merupakan salah satu penyumbang terbesar kemerosotan ekonomi. Kemerosotan mata wang dalam ekonomi Islam boleh berlaku melalui pelbagai aspek seperti ketidakstabilan penawaran wang, riba, politik negara yang tidak stabil, krisis kewangan dunia dan inflasi yang tinggi. Apabila seseorang individu itu mengamalkan aspek yang negatif seperti riba, boleh memberi kesan yang buruk kepada kehidupan seseorang. Hal ini kerana apabila sistem riba ini diamalkan di semua tempat, sudah pasti kos sara hidup juga meningkat dan menjadikan rakyat semakin terbeban. Selain itu, faktor inflasi yang tinggi membolehkan kesusutan mata wang. Hal ini kerana apabila berlaku peningkatan harga barangan yang berlebihan, daya membeli rakyat juga akan berkurang, lalu nilai mata wang negara menjadi merosot. Seterusnya, isu penurunan mata wang yang semakin hari semakin tidak stabil ini perlulah dipandang serius oleh pihak kerajaan. Ini bagi mengelakkan negara mengalami kerugian akibat dari kejatuhan nilai ringgit. Sesebuah negara pasti mempunyai pelbagai jenis kelas pendapatan seperti di Malaysia mempunyai 3 kelas yang utama seperti B40 yang menerima kadar pendapatan kurang dari RM5,250 sebulan, kedua M40 pula antara RM5,250 sehingga RM11,819 sebulan dan T20 ialah melebihi RM11,820 sebulan. Manakala kadar gaji purata rakyat Malaysia sebanyak RM3,212 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan ramai kalangan rakyat Malaysia terdiri dari golongan B40. Secara umumnya, kemerosotan mata wang mendatangkan kesan kepada ekonomi dan mengakibatkan ketidakstabilan. Hal ini dapat dilihat dari pelbagai faktor sama ada dalaman atau luaran. Sistem ekonomi Islam juga menitik beratkan dari segi keadilan demi mencapai kemakmuran ekonomi yang stabil dan kukuh. Punca berlakunya kemerosotan mata wang adalah kerana harga duit negara kita jauh lebih murah jika dibandingkan dengan negara US. Jika dibandingkan dengan negara Asia pula, negara Malaysia berada di tempat yang kedua terakhir dalam mata wang negara. Pelbagai jenis tindakan perlu dilakukan bagi mencapai al-falah dan perkembangan dalam ekonomi negara. Perkara ini berlaku disebabkan beberapa faktor seperti riba dan inflasi. Seperti yang kita tahu, riba adalah haram di kalangan manusia. Kan tetapi, sistem kewangan kini paling banyak mengamalkan riba, seperti berlakunya peminjaman atau sewa beli kenderaan. Cas terhadap sesuatu barang dikenakan ke atas peminjam dengan harga yang tinggi. Seterusnya, inflasi yang berlaku dalam peningkatan harga barang memberi kesan yang besar, terutamanya di kalangan keluarga yang berpendapatan rendah. Peningkatan harga barang tempatan yang berlaku secara tiba-tiba menimbulkan tanda tanya rakyat mengapa perkara sedemikian berlaku. Penurunan mata wang memberi kesan yang besar bukan sahaja kepada ekonomi, malah kepada rakyat negara itu sendiri. Kenaikan kos import disebabkan mata wang kita yang jauh lebih rendah daripada mata wang negara maju yang lain juga merupakan punca berlakunya kemerosotan mata wang. Malaysia beli sesuatu barang itu dengan harga yang sangat mahal kerana mempunyai nilai yang berbeza dengan luar negara. Rakyat juga lebih banyak berbelanja daripada menyimpan disebabkan harga barang yang makin melambung dari hari demi hari. Rakyat akan lebih sengsara kerana pendapatan mereka yang rendah tidak selari dengan harga barang yang tinggi. Mereka tidak dapat membuat simpanan untuk keluarga mereka bagi penggunaan masa akan datang. Oleh hal yang demikian, sistem kewangan Islam memainkan peranan penting dalam perkara ini kerana sistem perbankan Islam menawarkan amalan perbankan Islam yang selari dengan maqasid syariah, malah menuju ke arah yang lebih lengkap dan inovatif. Adalah penting jika kita mengikut sistem perbankan syariah bagi mengelakkan perkara-perkara seperti riba berlaku lagi. Dengan demikian, sebarang bentuk kejatuhan mata wang dapat dielakkan dan membawa negara kita ke arah yang lebih maju. Kejatuhan mata wang yang berlaku di Malaysia ini sedikit sebanyak memberi kesan yang buruk, terutamanya dalam kalangan rakyat.
Kesan yang pertama adalah harga barang meningkat. Kenaikan harga barang maupun import atau tempatan, kedua-duanya melonjak naik lebih 10% daripada tahun sebelumnya. Ini memberi impak yang sangat besar kepada rakyat kerana mereka perlu menghadapi kos sara hidup yang lebih tinggi. Rakyat yang berada di kalangan B40 terutamanya perlu menanggung beban tersebut. Barangan import yang lebih mahal akan meningkatkan harga barangan import menyebabkan inflasi tarikan permintaan. Pengeksport tidak akan kurangkan kos kerana mereka boleh bergantung dengan penurunan nilai tersebut bagi mendapatkan untung. Perkara ini akan balik juga kepada rakyat kerana mereka akan bergantung juga dengan barangan import ini. Disebabkan itu, kos harian mereka akan jadi lebih besar daripada yang sebelumnya. Ini merupakan di antara kesan-kesan kemerosotan mata wang yang berlaku di Malaysia. Ia akan menerangkan langkah mengatasi kemerosotan mata wang. Terdapat pelbagai langkah mengatasi kemerosotan nilai mata wang yang menyebabkan ekonomi Islam menurun dan melibatkan pelbagai aspek dasar ekonomi. Salah satu langkah mengatasi kemerosotan nilai mata wang ialah peningkatan sifat berdikari dengan meminimumkan bergantungan kepada barang import. Hal ini boleh dicapai dengan menggalakkan pengeluaran barangan tempatan. Selain itu, dasar fiskal yang melibatkan pelaksanaan strategi yang bertanggungjawab dalam menangani defisit belanjawan negara dan menguruskan hutang negara dengan berkesan. Dengan mengamalkan dasar fiskal ini, kerajaan dapat mengurangkan tekanan pada mata wang negara dan meningkatkan keyakinan pelabur. Seterusnya, langkah yang dapat diambil ialah dengan memupuk pemahaman lebih mendalam tentang kestabilan ekonomi negara. Dengan menggalakkan kesedaran secara aktif dalam kalangan masyarakat, kita boleh memperoleh sokongan secara berkesan untuk melaksanakan dasar ekonomi yang kukuh yang akhirnya akan membawa kepada kesejahteraan negara. Pelaksanaan langkah-langkah ini adalah amat penting dengan mengambil kira keadaan ekonomi, sosial dan politik di negara kita. Akhir kata, dalam konteks ekonomi Islam adalah penting untuk memastikan bahawa langkah-langkah yang dilaksanakan adalah sejajar dengan prinsip-prinsip asas syariah. Lepas mendengar penjelasan dari rakan-rakan saya mengenai apakah punca kesan dan langkah yang boleh diambil bagi menangani kemerosotan mata wang, dapat disimpulkan bahawa keadaan nilai mata wang sebuah negara dapat dilihat melalui keadaan ekonomi sebuah negara tersebut. Dalam sudut Islam pula, seluruh lapisan masyarakat mestilah memainkan peranan bagi menangani kemerosotan nilai mata wang, lalu dapat menjadikan negara terus aman dan maju. Meskipun sebagai rakyat biasa, kita hendaklah sama-sama berganding bahu ini kerana tanpa kerjasama dari rakyat, sudah tentu sebuah matlamat tidak dapat dicapai. Oleh itu, apabila kerajaan maju, rakyat juga akan mendapat manfaatnya.